Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Norwati Abdul Rawi dari SMK Tengku Sarafuddin Badlisyah Kulim dan Cikgu Nur Shibratul Azna Abdul Aziz dari SMK Sultan Badlisyah Kulim juga akan berkongsi untuk membincangkan tajuk yang keempat, matematik tambahan, iaitu tajuk indeks, set dan logaritma. Tajuk ini adalah bab keempat, matematik tambahan tingkatan 4. Okey, saya akan terangkan secara overall yang merangkumi soalan SPM yang kerap keluar, iaitu soalan-soalan rutin yang biasa ditanya mengenai bab inilah. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 4.11 mempermudahkan ungkapan algebra yang melibatkan indeks dengan menggunakan hukum-hukum indeks. Yang kedua, untuk tajuk indeks juga, kita akan cuba menyelesaikan masalah yang melibatkan indeks. So, saya dan Cikgu Shibratul telah memilih soalan-soalan yang merangkumi standard-standard inilah daripada topik indeks, set dan logaritma. Untuk set pula, Cikgu Shib akan membincangkan dan berkongsi bab-bab dalam set dan logaritma yang membanding beza dan menghubung kait nombor nisbah dan nombor tak nisbah untuk set. So, kamu boleh mengenal pasti ya, murid-murid boleh mengenal pasti nombor nisbah dan nombor tak nisbah. Seterusnya, mempermudahkan soalan-soalan simplify, permudahkan ungkapan yang melibatkan set dengan menggunakan hukum-hukum set. Seterusnya, menyelesaikan masalah yang melibatkan set. Okey, akhir sekali mengenai logaritma, iaitu menghubungkaitkan persamaan dalam bentuk indeks dan dalam bentuk log atau sebaliknya. Jadi, murid-murid kena tahu dalam bentuk indeks dan juga bentuk log. Dan kamu boleh menukarkan bentuk log kepada indeks, indeks kepada log. Sebab itu dia di bawah satu tema ya. Okey. Yang seterusnya mempermudahkan ungkapan algebra yang melibatkan log dengan menggunakan hukum-hukum log. Akhir sekali kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan log. Okey, jom kita mula belajar. Saya akan kongsikan apa saja ilmu yang saya ada lah. Okey, tengok. Yang pertama sekali adalah mengenai indeks. Jadi kamu sebagai murid-murid jangan takutlah untuk indeks. Sebenarnya kamu telah belajar di lower form, iaitu di tingkatan 3. Okey, kita fokus kepada indeks dahulu. Hukum indeks yang terdiri daripada A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M plus N. Jadi maksudnya jika kamu tengok ini adalah base. Kalau base sama, so what happen to the index? You mesti tambahkanlah. Tu hukum yang pertama lah. Okey. Yang kedua, bila melibatkan bahagi, base juga sama, kamu pastikan base sama, so indeks ini kamu tolak. Okey. Jika kurungan ni maksudnya darab. So, kalau kamu tengok A to the power of M, bracket to the power of N, apa yang kamu buat adalah A M darab N. Juga kamu kena ingat jugalah formula di tingkatan 3, iaitu kalau kamu tengok A, power dia negatif. So, kamu boleh positifkan A over 1 over A to the power of N lah. Seterusnya, jika kamu nampak, okey, indeksnya adalah pecahan. So, maksudnya punca kuasa N untuk A. Jika indeks itu 1/N. Tapi jika A, indeks dia pecahan selain daripada 1. So, maksudnya punca kuasa A, punca kuasa N untuk A. Kemudian, dapat jawapan kita kuasakan N. Last but not least, kamu kena ingat juga A to the power of 0, anything. Apa saja yang kuasa kosong nilai dia 1. Sebab apa? Sebab, cuba kita tengok. A kuasa 5 bahagi A kuasa 5. So, maksudnya A, oleh kerana bahagi, tengok kita kembali kepada ni, 5 tolak 5.
So, maksudnya A kuasa kosong. 5 bahagi 5. A kuasa 5 bahagi A kuasa 5 sama dengan 1. Tengok, 1. Sebab tu A kuasa kosong jadi sama dengan 1. Itu adalah hukum-hukum indeks. Seterusnya, hukum-hukum set. Okey, yang kedua, tiga topik di bawah tajuk ni dia saling berkaitan ya. Okey, kamu kena ingat ya murid-murid, kalau kamu tengok punca kuasa A sama dengan A to the power of 1/2. Sebab tu lahirnya hukum set A darab set A sama dengan A. Kerana tengok A 1/2 darab A 1/2. Tengok dia ada hubung kait dengan bila darab. Apa terjadi kepada indeks? Indeks kita mesti tambah. So, 1/2 tambah 1/2 sama dengan A to the power of 1. That's why formula dia set A darab set A sama dengan A. Okey, yang kedua, jika kamu nampak set A darab set B, so formula dia A darab B. Juga dengan indeks. Kalau indeks, kalau kamu tengok indeks dia sama, base yang berlainan. Contoh, A to the power of M darab P to the power of M. Kita akan jadi AP to the power of M. Sebab itulah ni set A darab set B sama dengan set AB. Kerana cuba tengok A kuasa 1/2 darab B kuasa 1/2. Indeks yang sama. Sebab tu kita boleh gabungkan. Alright. Begitu juga dengan bahagi. Konsep dia sama. Okey, yang seterusnya. A tambah set B darab A minus set B. Ni kita telah pelajari pada form 2. Factorize. Iaitu A plus B, A minus B is equal to A squared tolak B squared. Maksudnya apa? Okey, A squared. A darab A. A darab A kita akan dapati A squared. B, set B darab set B kita akan dapat sepatutnya B squared. Oleh kerana set B kita tahu set B sama dengan P to the power of 1/2. 1/2 plus 1/2 sama dengan B. Kita kembali kepada di atas sanalah formula yang pertama tadi. So ini telah kamu pelajari dan kita banyak menggunakan factorize A plus B, A minus B apabila melibatkan kita conjugate. Apa iaitu maksudnya conjugate, kita nak hilangkan set. Okey, seterusnya. Okey, topik yang ketiga dalam tajuk ini adalah logaritma. Logaritma juga saling berkaitan. Kamu mesti tahu tukarkan kepada indeks kepada log, log kepada indeks. Okey, contoh yang pertama, nombor kepada log juga kamu kena tahu. Okey, contoh. Contoh saya bagi. 5 kuasa 2 sama dengan 25. So, ini dalam index form, bentuk indeks. Kamu mesti tahu tukar kepada bentuk log. Asas kita 5. So, macam mana kita nak tukar log? So, log 5, base 5, 25 sama dengan 2. So, kamu kena tahu macam mana dari indeks, bentuk indeks kepada log, log kepada indeks. Alright, tengok hukum yang pertama. Log A, base yang sama, tengok, darab. Untuk ketiga-tiga tajuk ni, kamu kena ingat, darab ada hubung kait dengan plus. Kalau soalan bagi darab, kamu plus. Okey. Soalan bahagi-bahagi. Bahagi, hubung kait dia dengan tolak. Tengok yang pertama. Log base A, X, Y. So, ini darab. So, kita pecahkan kepada log AX plus log AY. Base AX tambah log base AY. Okey, tengok darab kepada tambah. Bila soalan diberi tambah, kamu tukar kepada darab. Okey, yang kedua, kalau bahagi, hukum dia tolak. Bahagi, hukum dia tolak. So, log base A, X per tu bahagi ya. Okey, bagi Y sama dengan log base A, X tolak log base A, Y. Okey, seterusnya yang ketiga. Yang ketiga, jika kamu tengok log untuk ada power. Log base A, B to the power of N. Apa kamu buat? N ni kamu pergi bawa ke depan. So, N log base A, B. Okey, ni pun penting juga. Alright, yang seterusnya. Contoh.
lagi, hukum lagi, log AB kita nak tukar base. Okey, untuk soalan ni kita tukar base C. Okey, saya bagi jika kamu nak tukar base M. Log AB nak tukar base M. Okey, log M per log base M. Ambil yang besar ni dulu. B over A. Okey, sama je konsep dia. Okey, katakanlah kalau kita ada benda yang sama yang macam ni. Contoh, sebab apa lahirnya formula ni? Okey, kita nak tukar base B. Tulis log B. Base apa yang kamu nak? Log B. Okey, tengok. B. A. Alright. So, log BB. Kalau kamu tengok ni, dua ni sama, base dengan nombor ni sama. So, 1. Log K. So, sama dengan 1. Log R sama dengan 1. So, nombor 7, let's say, kamu nak tukarkan kepada log M. So, log M to the power of 7. So, you move the 7. Okay, so, jadi 7 log M. Okay. Alright, seterusnya. Okey, sekarang saya akan tunjukkan kamu soalan-soalan SPM, soalan-soalan rutin SPM yang biasa keluar. Okey, sekarang saya ambil satu contoh soalan trial SPM. Okey, daripada pengalaman saya dapati murid-murid kebanyakan dapat menjawab soalan yang melibatkan hukum yang diberi. Contoh, yang melibatkan darab, melibatkan bahagi. Kebanyakan pelajar-pelajar, murid-murid kita dapat menjawabnya. Tapi apabila melibatkan tambah, melibatkan tambah atau tolak, ramai murid-murid tidak dapat menjawab. Okey, hari ini saya tunjukkan macam mana kita menjawab apabila soalan melibatkan tambah dan tolak. Okey, tengok yang pertama. Sebenarnya apabila melibatkan tambah dan tolak, ada dua cara yang kamu boleh gunakan. Satu, kamu boleh gunakan factorize. Atau yang kedua, perwakilan. Atau kita panggil let lah. Alright. Tengok yang pertama. Okey, soalan yang pertama kita tengok. Okey, tunjukkan bahawa 6 kuasa K plus 2 plus 6 kuasa K tambah 1 tolak 18, 6 kuasa K. Boleh dibagi tepat dengan 24 bagi semua nilai positif K. Macam mana nak selesaikan? Kita tak ada hukum tambah dan tolak. Kita hanya ada hukum darab dan bahagi. So, cara menyelesaikan. Saya akan tunjuk dulu cara yang pertama. Tengok cara yang pertama. Kita gunakan factorize. Okey, cuba tengok yang pertama. 6K plus 2. So, soalan asal kita 6K plus 1 tolak 18, 16, 6 kuasa K. 6K plus 1, okey, sebenarnya 6K, macam mana dia plus 1? Dia darab 6 kuasa 2. Kembali kepada hukum kita tadi. Yang tambah tu, asalnya dia memang darab. Alright? Okey, 6 kuasa K. Soalan ni asalnya 6 kuasa K tambah 2 ni, K tambah 2, soalan asal dia mesti 6 kuasa K darab 6 kuasa 2 tambah 6 kuasa K 6 kuasa 1 tolak 18 kurungan tu maksudnya darab 6 kuasa K. So kita nampak daripada tiga-tiga ni kita nampak apa yang sama iaitu 6 kuasa K. So kita nak tahu jawapan kita tu, factorize kita tu betul atau tidak. Bila kita darabkan balik kita akan dapat soalan tu balik. Contoh 6 kuasa K. Cuba kita darab balik. Oh, kita akan dapat kembali kepada soalan ni. So, tambah 6 kuasa 1 tolak 18. So, bila kita darabkan balik, kita akan dapat terms yang ni. Kita darabkan balik, kita dapat terms yang ni. Kita darabkan balik, kita juga dapat terms yang ni. Tu maksudnya factorize kita betul. So, okey. Kita kira melalui kalkulator 6 kuasa 2, 36 tambah 6 tolak 18. Kita akan dapat 24. So, dibahagi tepat dengan 24. So, nanti kamu akan dapat markah K1 di sini. Kamu factorize, kamu akan dapat K1 di sini. Dan shown, terbukti, dibahagi tepat dengan 24. So, kamu akan dapat N1 di sini. Okey, saya harap
Jelaslah saya terang ni. Okey, kita cuba satu lagi. Kalau kamu tak nampak, kita tengok satu lagi. Soalan yang kedua, selesaikan persamaan. Soalan mungkin tunjukkan. Bila soalan tunjukkan, kamu jangan susah hati. So that kamu dah ada jawapan. Cuma buktikan macam mana nak dapatkan 24 ni. Alright? Okay. Kalau show that, cukup senang soalan show that, tunjukkan. Kamu dah ada clue untuk jawapan. Okay. Cuma kamu kena buktikan macam mana untuk mendapat. Ada 3 cara soalan akan ditanya. Show that, simplify, calculate. Show that, tunjukkan. Yang kedua, simplify, permudahkan. Yang ketiga adalah calculate, hitung. Itu mencari nilai. Tengok yang kedua. Selesaikan. Okey, selesaikan persamaan maksudnya dia mencari nilai. Sama juga. Yang ni saya akan tunjukkan dua cara. Iaitu cara factorize dan juga cara let. Tengok yang pertama. Okey, 2 kuasa 4x. 2 kuasa 4x sama dengan 16 tambah 2 kuasa 4x tolak 1. Again, kamu jumpa tambah. Kita tak ada hukum tambah. Bila tak ada hukum tambah, kita hanya ada hukum darab dan bahagi. Okey, bila hukum tambah tambah dan tolak, apa yang kamu buat? 2 cara. 1, factorize. Yang kedua, kita perwakilkan. Let ungkapan kita menjadi 1, 6. Okey. Okey, tengok yang pertama. Okey, saya tunjukkan cara factorize dahulu. Okey. Okey, 2 kuasa 4x sama dengan 16 tambah 2 kuasa 4x tolak 1. Alright, 2 kuasa 4x tolak 2 kuasa 4x tolak 1 sama dengan 16. So, kamu nampaklah kita asingkan nombor yang ada kuasa dengan nombor yang tiada kuasa. Alright, tengok apa yang sama. Ni hakikatnya, hakikat ni, tengok kita belajar MAT ni ada hakikat tau. Okey, 2 kuasa 4x, soalan asal dia mesti macam ni. Sebab dia tolak. Okey, kita ingat hukum kedua tadi, bila darab bahagi, indeks dia kita tolak. Cuba kita tengok soalan ni. Indeks dia kita tolak. So, indeks ni tolak. So, soalan asal dia mesti 2 kuasa 4x bahagi 2 kuasa 1. Okey, sama dengan 16. Tengok apa yang sama. 2 kuasa 4x. So, kita keluarkan 2 kuasa 4x tersebut. Okey, 2 kuasa 4x. Macam mana nak dapatkan 2 kuasa 4x balik? Kita darabkan 1. Tolak 1/2. 2 kuasa 1 adalah 2 lah. Sama dengan 16. Alright. Seterusnya. Okey. Cuba kita darabkan balik. Nak tahu jawapan kita, factorize kita tu betul atau tidak, kita darabkan balik, kita dapat ni balik. Kita darabkan ni, kita akan dapat balik. Bila kita expand dapat soalan balik, itu menunjukkan factorize kita betul lah. So, boleh kira kalkulator. So, kita akan dapat 2 kuasa 4x. 1 tolak setengah. Pergi sebelah sana, 16 bahagi setengah. You akan dapat 32. You akan dapat 32. So, bila dapat 32 ni, 2 kuasa 4x sama dengan, kita boleh tukarkan 32 ini kepada nombor yang base yang sama, iaitu 2 kuasa 5. Seterusnya, kamu akan dapat 4x sama dengan 5, x sama dengan 5/4. Okey, satu lagi cara. Saya akan tunjukkan kamu perwakilkan. Let. Okey. So, apa maksudnya? Maksudnya, 2 kuasa 4x, 2 kuasa 4x tolak 2 kuasa 4x tolak 1 sama dengan 16. Samalah juga tadi. Cuma kita wakilkan 2 kuasa 4x sama dengan, you letaklah apa saja yang suka. Contoh kita letak n. So every time you jumpa 2 kuasa 4x, you samakan dengan n. So now, sekarang you dah jumpa 2 kuasa 4x. So n tolak 2 kuasa 4x ni juga per 2 kuasa 1. Sekarang you jumpa sekali lagi 2 kuasa 4x. So, you letak m juga. Sama dengan 16. M maksudnya 1m. 1m tolak setengah m. So, you will get m. Okay. M
M per 2 sama dengan 16. M juga sama dengan 32. So, samalah kita dapat tadi. Apakah kita punya M? M tadi adalah 2 kuasa 4X. So, 32 juga kita tukarkan kepada 2 kuasa 5. So, bila base dah sama, so kita boleh simplify 4X sama dengan 5, X sama dengan 5 per 4. So, jawapan dia samalah. Sama ada menggunakan method factorize atau method perwakilkan. Let 2 kuasa 4X sama dengan N. Ini huruf ikut suka murid-murid lah. Nak pakai huruf apalah. Okey, markah di mana? Markah yang pertama tadi, kalau cara ni, markah pertama tadi, kita boleh dapat apabila kita faktorkan K1 di sini. Seterusnya, kita samakan, tengok indeks K1 dan N1. Okey, yang di sini pula, kita wakilkan. Bila kita gantikan di sini, kita dapat K1. Kita samakan yang ni, kita dapat K1. Dan last sekali N1. Alright class. Okey, saya harap kamu dapat jelaslah untuk daripada tajuk ni saya dah terangkan bahagian indeks. Saya harap kamu dapat jelas daripada contoh-contoh soalan trial ni. 2 contoh saya bagi dan kaedah yang perlu kamu buat. Dan soalan yang rutin biasa macam ni lah, tambah dan tolak. Jadi saya harapkan kamu dapat gambaran yang jelas apa yang saya kongsikan. Okey, nanti Cikgu Syibratul akan sambung dengan topik set dan logaritm. Okey, sekian. Terima kasih. Semoga kamu berjaya untuk SPM 2020.